Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur dan terima kasih kita kepada Allah Taala. Kesyukuran pertama sekali adalah syukuran nikmat yang Allah Taala berikan kita, nikmat hidup yang kita memang diajar untuk mensyukuri nikmat hidup. Bangun saja pada tidur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dengan satu doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji kita ke Allah Taala, dia dah nikmat dia bagi kita hidup setelah dia matikan kita sementara dengan ditidurkan, dan kita menyatakan keyakinan kita hanya kepada Allah Taala sajalah kita akan dikembalikan. Jadi syukur kita dapat nikmat hidup lagi pagi ini, dan syukur kita dapat Islam sejak pada lahir lagi. Yang mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Dan lebih-lebih lagi syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita nak hadir ke majlis ilmu, ke tempat ilmu, ke tempat-tempat pengajian. Dengan itu dapat kita memahami ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita membenarkannya, mengiyakannya, dan dapat mempelajari dan mudah-mudahan dapat beramal tepat macam mana yang diajarnya. Dan dengan itu kita boleh taat patuh perintah dia dan meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala bagi segala nikmat itu pada kita. Dan insya-Allah kesempatan kita pada bulan ni kita nak bicara, kalau ikut macam mana disebutkan oleh pengacara majlis tadi, majlis pagi ni untuk bicarakan ada sedikit berkaitan dalam bab berjemaah, bab jamak, begitu juga masbuk muafiq, dan bab korban. Nak sebut semua tu rasanya tak kesampaian dengan masa yang agak terbatas tu. Tapi rasanya pertemuan kita yang terakhir itu adalah membicarakan dalam bab sembahyang jamak. Jadi ada beberapa perkara yang telah kita selesaikan tentang solat jamak tu. Jadi rasanya saya tak ulangkan lah. Begitu juga ada yang kita pernah bicara dalam bab sembahyang berjemaah. Jadi kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan tu yang tak dapat diselesaikan, jadi rasanya saya nak suruh bagi soalan je lah tu. Pasal saya nak cadangnya, nak fokus pagi ni khusus pada bab yang kita nak, tak lama dah nak meraihkan Aidul Adha. Jadi khusus nak bicara bab korban sikit, insya-Allah. Walaupun kalau tengok dari sisi kemampuan tu, tak ramai di kalangan kita kadang-kadang boleh korban atau akikah, tapi ada ilmu yang kita kena faham. Lebih-lebih lagi zaman kita belakang ni ada macam-macam kecelaruan ilmu lah, fakta-fakta tentang agama kita yang saya bahasakan kecelaruan. Jadi insya-Allah kita gunakan kitab Fathul Qarib ni sebagai panduan asas. Kitab kita pun yang saiznya agak kecil, jadi macam mana pun insya-Allah kita nak jadikan dia sebagai asas bacaan dan asas ambilan hukum. Jadi apa-apa nak rujuk pada dia, nak tengok rujukan besar sikit, kalau nisbah kita pakai kitab Fathul Qarib ni, kitab yang munasabah untuk dilihat, yang saiznya agak besar dengan matan yang sama, matan Ghayah wa Taqrib, adalah kitab Al-Iqna'. Begitu juga kalau nak tengok kitab-kitab Arab lain yang berkenaan dengan bab ni banyaklah. Cuma nisbah kita punya masa dengan saiz level kita ni, kita tengok Fathul Qarib lah insya-Allah sebagai panduan hukum kita. Jadi untuk itu hari ini kita buka ke muka surat 189.
190 kalau gitu. 190 muka suratnya, kalau baris tu 1219. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Faslun fi ahkamil udhiyati. Ini satu fasal kata dia menjatuhkan bab hukum kurban. Jadi saya terus on topic dengan format baca lah. Lepas tu sedikit penjelasan itu insya-Allah. Kata dia udhiyah itu bidhammil hamzati fil ashhuri, dengan kita bacakan udhiyah, baca dengan dhammahkan huruf hamzahnya pada lughah yang paling masyhur udhiyah. Kalau terjemahan sikit, apa dia udhiyah? Kurban ni dia lah ismun lima yuzbahu minan na'am yauma 'idin nahri wa ayyami tasyriki taqarruban ila Allah taala. Asal terjemahan kalau kata kurban udhiyah itu, dia lah nama bagi binatang yang disembelih daripada binatang na'am, itulah jenis kambing, lembu ataupun unta, sembelih pada hari raya Idul Fitr, Idul Adha ataupun pada hari tasyrik, sembelih kerana nak ibadat pada Allah Ta'ala. Jadi sekali lalu itulah diistilahkan udhiyah, kurban. Jadi tak dinamakan kurban melainkan dengan ada sembelihan binatang. Kalau sumbang RM10, RM200, RM10,000, sekalipun pada orang yang memerlukan dengan hanya sumbangan wang ringgit, dengan tanpa istilahnya menyembelih binatang yang khusus yang dipanggil binatang na'am, dia tak dipanggil kurban. Itu infak, belanja kereta, tak dipanggil kurban. Kurban mesti binatang atas nama udhiyah, mestilah dengan syarat udhiyah dalam syarak lah. Macam mana pun kalau ada orang kata ni korban, tuan-tuan, korban, kita korban harta, korban nyawa atau seumpamanya atas nama korban, itu korban istilah bersusah payah membuat pengorbanan itu kot. Jadi atas istilah kita dalam syarak bila sebut korban, maksudnya mesti sembelih binatang korban lah. Jadi kalau akan datang ada orang kata apa payah-payah cari lembu, cari kambing, bagi je duit pakai miskin, udah katanya. Tak payah cari lembu kambing ni, nak sembelih lagi, nak agih lagi, nak masak lagi, susah katanya. Tak. Kaedah syariat, mana yang datang itu ajaran syariat atas istilahnya korban. Begitu juga ada bab ke depan nanti ada aqiqah. Aqiqah dan korban mesti kalau binatang-binatang, bukan dengan menggunakan wang ringgit. Itu kaedah syarak kita. Jadi supaya nak faham juga di situ, nak menunjukkan maksudnya syarak kita mengajar tidak ada boleh pengubahan syariat yang asalnya kalau kurban tu dengan nama sembelih binatang, tak boleh tukar pada event lain. Boleh. Jadi wang ringgit tak menempati binatang kurban. Macam mana pun kalau sebagi sumbangan dapat pahala sumbang, tapi masih dari istilahnya tak dipanggil, atau istilah Arabnya udhiyah, yang terjemah Melayu kita kurban. Baik. Kata dia wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Pertama dia sebut hukum berkorban. Buat korban ni sunat muakkad alal kifayah. Sunat pun sunat kifayah. Mungkin kita jarang dengar istilah sunat kifayah berbanding dengan fardu kifayah. Macam mana pun atas istilah kifayah itu, dengan mana satu suruhan dalam hukum syarak di atas takrif sunat, maksudnya buat berpahala, meninggalkannya taklah berdosa, tapi ada tuntutan untuk kita buat. Dan atas nama kifayah, jika ada sebahagian daripada kita melaksanakannya, maka gugurlah tuntutan tersebut daripada yang lain. Dan kalau istilah dalam kitab fiqh berdasarkan hadis-hadis yang datang berkenaan dengan korban ini, dia sunat kifayah atas ahli atau ahli bait, atas satu ahli rumah. Maksudnya dalam satu rumah tangga, satu institusi kekeluargaan, tambah istilahnya yang duduk serumah, disunatkan ada satu korban. Kalau boleh satu keluarga, satu rumah, satu korban, boleh istilah itu kot. Jadi pensyariatan korban, satu rumah, satu korban. Lagi ramai orang buat korban, lagi baguslah. Kalau ada 10 orang buat korban, is better lah. Jadi asal dan sebut ialah pensyariatan sunat itu adalah atas ahli bait. Maksudnya satu isi rumah. Boleh bahasakan gitu rasanya dengan nisbah kita lah ni. Jadi dia sunat kifayah, dengan mana kalau bapa dah buat, kalau saya istilahkan dalam sisi keluarga tu ada bapa, ada mak, ada anak. Jadi bapa dah buat, jadi
atas tuntutan tu, lepaslah pada orang lain untuk ada sunatnya. Tapi kalau isteri pun nak buat, anak-anak pun masih nak buat, masing-masing haloba untuk buat kebajikan, kemampuan pun ada, go on, carry on. Itu adalah sebaik-baik keadaan yang ada. Suasana ni biasanya ada pada tempat-tempat orang yang faham. Saya sikit nak sebut tentang kefahaman tu. Pasal ada fahaman kita tuan-tuan tentang masalah korban ni. Ada orang menganggap bahawasanya korban ni bila dah haji buat sekali, lepas tu farewell dia lah, cuma selamat tinggal lah, tak payah buat lah korban pasal tahun lepas dah buat. Tak, bukan ajarannya begitu. Bahkan kaedah dia pasal dia mendatang tahunan, maksudnya sampai waktu Aidil Adha, korbanlah. Jadi siapa-siapa yang istilahnya ada kemampuan, korbanlah. Dia macam waktu semayang, waktu duha misalnya. Kalau ada waktu duha, sudahlah. Kalau orang kata pasal apa tak semayang duha hari ni, semalam semayang, semalam hari ni. Begitu juga korban, tahun lepas dah buat dah ni, tahun ni. Bukanlah bermakna buat sekali selamat tinggal lah korban, aku tak buat lah. Tak, itu bukan kaedahnya. Pasal dia tuntut adalah atas kifayah. Maksudnya selagi waktu tu datang, tambah pula dia tahun sekali ya, tambah pula bahasa yang kita pakai dan memang bahasa syarak, dan kita Melayu pun menggunakan istilah tu atas nama Eid, dia dipanggil Idul Adha. Idul Adha. Eid kalau bahasa Arabnya asal makna ada yaudu aidan audan. Eid dengan mana kembali. Jadi Idul Adha maksudnya kembali buat korban. Jadi bila sampai waktu tu kembali buat korban. Sebelum tu tak boleh buat korban. Kalau gedik-gedik nak buat korban pun tak jadi korban, pasal dia mesti duduk dalam tempohan masa yang tertentu. Jadi kita kena ada kehalubaan sikit lah untuk mencari masa dan peluang untuk buat korban itu, kerana peluangnya setahun sekali pun dengan tempoh masa lah. Walaupun gitu masa dia agak panjang, pasal ada 4 hari tu, hari raya Aidil Adha tu, dan juga hari tasyrik, 3 hari 11, 12, 13. Selagi tak terbenam matahari hari 13 tu, dari segi kebolehan boleh lagi sah untuk cari binatang untuk disembelihkan atas nama korban. Tapi selalunya persediaan kena buat awal. Satu, kewangan. Yang kedua, lembu tu sendiri atau binatang yang kita nak sembelih. Kadang-kadang duit ada, dia tengok tak cukup geng. Ada 6, satu lagi tak cukup. Dah miss, tak boleh buat lah tahun tu pasal tak cukup. Nak cukupkan 7 tu. Seorang pun tak mau bayar yang 7, satu lagi tu. Tambah pula dah ni 500. Orang lari dengar 500 buat terpejam mata sikit lah kan. Kalau dulu 300 400, ni 500, naik sikit lah. Macam tu lah sikit. Macam mana buat, asal bicaranya dia adalah sunat kifayah. Jadi faiza atabiha wahidun min ahli al-bait kafa an jami'ihim. Apabila mendatangi dengan korban ini oleh seorang saja daripada ahli sebuah rumah, sebuah isi rumah, kafa an jami'ihim, memadailah wahid seseorang yang buat ini daripada keseluruhan isi rumah atau ahli keluarga. Fala wala tajibu udhiyatu illa bin nazar. Jadi asal hukum korban adalah sunat, dan dia adalah sunat muakkad. Tidak wajib melaksanakan korban melainkan dengan nazar. Jadi nazar tu kena ngaji bab nazar lah. Sekali lalu kalau sebut nazar ni sama ada nazar dengan kita nak balas buat kebajikan dengan buat korban, dengan sesuatu nikmat yang datang ataupun dengan satu bencana yang hilang pada kita. Itu adalah diistilahkan nazar juga. Macam mana pun atas istilah nazar ialah apa-apa ibadat sunat yang kita perwajibkan atas diri kita. Itu adalah nazar. Cuma kita orang Melayu ni biasanya nazar tu dipanggil nazar lajaj ataupun nazar yang muqayyad. Kita taklukkan nazar yang muallaq. Kita nak perwajibkan ataupun nak lazim buat sesuatu di atas sesuatu nikmat. Anak kita dapat keputusan bagus, kata minta doa, ya Allah tangguhkanlah peksa. Saya tak tangguh sungguh kan. UPSR lah contoh-contoh. Tangguh sungguh. Kata dia kalau tangguh ni aku nak buat korban seekor kambing. Kambing lah. Jadi masa tu jadi nama je nazar lah. Contoh je ayat tuan-tuan pasal pakai pilah isu keliling. Ataupun termasuk dalam nazar ni diperwajibkan, aku mesti wajib atas aku buat korban tahun ni. Jadi kalau apa-apa istilah memperwajib untuk buat korban, itu istilahnya dalam syarak dipanggil nazar. Okey. Jadi tak ada hukum wajib buat korban melainkan dengan nazar. Selesai.
Soalan tu tentu tentang hukum kurban. Sunat dia adalah sunat kifayah, dan kalau ada sikit pahaman yang tak betul tentang kata dah buat sekali tak payah buat semua hidup, ada benda yang tak betul sikit tu. Sikit kalau saya tambahkan maklumat tu, kalau ada yang dah buat sekali tak payah semua hidup, dia bukan korban, itu akikah. Akikah sekali je. Sama ada kita yang buat akikah untuk kita, ataupun akikah tu masa kita kecil dulu, ayah kita telah buat kan. Kalau tak ayah pun mak kita ataupun tok kita, tok wan kita telah buat kan untuk kita. Jadi selesailah korban tersebut, selesailah akikah tersebut. Nah, akikah dia tak ada pengulangan untuk dibuat akikah. Maksudnya selagi dah buat, kalau dah buat selesai dah lah. Tapi berbeza dengan korban, bila dah buat dia tengok datang lagi masa dan ada istilahnya kemampuan untuk berkorban, jadi tetap tuntutan sunat itu ada, dan tuntutan sunat itu adalah di atas satu isi rumah. Satu isi rumah, satu korban. Satu sikit lagi kalau sambung tu, kalau soalan tanyalah, kalau katalah macam ni, dia bukan atas individu buat, tapi katalah pakat kumpul seorang 100 buat satu bahagian pun boleh, cuma di atas penamaan atas nama seorang. Dia tak boleh satu tumpuk tapi 7 orang nama itu. Aku pun bagi habuan juga 100 kata dia. Jadi berkena buah nama juga. Masalah nama ni tak boleh lah, pasal memang satu bahagian satu nama ya. Jadi nak gilirkan nama, buat macam main kutu lah. Kutip main kutu tahun ni orang ni. Main kutu tahun ni orang ni. Macam mana orang boleh disepakatkan benda tu? Nak keluar banyak-banyak kadang tak mampu kita. Macam mana pun saja nak tunjukkan bagaimana sedikit pelaksanaan korban itu dalam masalah kongsi. Cuma masalah penamaan tu dia tak boleh dinamakan di atas satu bahagian dengan menamakan lebih daripada seorang. Jadi kalau share 10 orang sekalipun 500 itu, tapi penamaannya seorang je. Pilihlah salah seorang itu. Jadi yang lain semua dapat hukum nama memberi sumbangan. Jadi atas penamaan nama korban, nama atas dia, jadi nama korban tu dia lah. Yang tu kot. Ada soal itu sekali lalu tentang hukum. Baik, kalau tak ada kita terus dulu. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dha'ni, dan memadailah untuk buat korban ini min ad-dha'ni, antaranya daripada binatang yang nama dha'ni. Asal terjemah dha'ni ini biri-biri lah, ataupun termasuk dalam biri-biri ini adalah kibash. Biri-biri adalah biri-biri, kibash adalah kibash. Tuan-tuan tak kenal spesies ni, pergi ngaji spesies lah, pergi tengok lah apa dia spesies biri-biri, apa dia spesies kibash. Kibash adalah lain, biri-biri adalah lain. Dia dua spesies yang berbeza. Macam mana pun kibash dan biri-biri adalah hukum sama. Cuma nak tengok hukum. Kalau biri-biri kibash ni dia malahu sanatun wa ta'ana fi saniyati, dia berumur setahun dan nak masuk kedua tahun. Cuma kaedah dalam bab biri-biri ni, dia setahun dah memada, cuma dia ada syarat tambahan, mestilah dah luruh gigi depan dia. Pasal itu adalah tanda matang dia. Tapi dia tak cukup, dia tak disyaratkan mesti tempoh 2 tahun. Biri-biri dan kibash tak syarat tempoh 2 tahun. Dia setahun lebih dah memada, cuma setahun berserta dengan gugur gigi hadapan. Biasanya orang yang terlibat dalam peternakan akan tahulah. Baik, kalau tak tahu kena ambil maklumat ni macam adakah cukup tak cukup umurnya. Pasal syarat nak sah mesti cukup umur. Kemudian wasaniyu jaza' minad dha'ni wasaniyu minal ma'iz, dan juga memadai kata dia yang berumur 2 tahun daripada kambing. Istilah kambing ni maksudnya yang bukan biri-biri lah, kambing biasa ni, kambing kampung ni. Sama ada kambing kampung ataupun yang telinga geleber tu, apa, jana pari, boreh ke bor ke apa, bubuh bila nama tu. Kambing yang macam tu istilahnya dipanggil ma'iz. Mesti syarat dia 2 tahun. Jadi wa malahu, dia lah malahu sanatani wa ta'ana fi salisa, umur dia mesti 2 tahun nak masuk ketiga. Jadi kalau umur 2 tahun dalam masalah kambing, masalah biri-biri 2 tahun berserta dengan gugur gigi hadapan dia memada. Jadi kalau umur lebih lagi baguslah, lagi besar, lagi matang, maka lebih baiklah korban atau kalau akikah. Itu juga sama syaratnya.
adalah lebih baik. Jadi lebih besar, lebih gemuk, lebih sihat, lebih mahal, apa seumpama itu, adalah lebih besar ganjaran pahalanya. Baik, wasaniyu minal ibil, begitu juga dipanggil yang tanggal gigi daripada unta. Kata dia, wa ma lahu khamsu sinina wa ta'ana fi sadisah. Unta mesti berumur 5 tahun, masuk pada 6 tahun. Jadi unta lagi kos mahal lah. Baik. Kemudian wasaniyu minal baqar, begitu juga yang matang yang telah berumur 2 tahun daripada lembu. Lembu wa ma lahu sanatani wa ta'ana fi salisah, berumur 2 tahun dan masuk 3. Saya tak panjangkan bab binatang ni, cuma kalau kita nak beli, nak cari binatang, siapa yang terlibat dalam bab pengurusan ni, pastikan binatang tu cukup umur. Terutama orang yang terlibat dalam peternakan, dia memang kena tahulah bila tarikh lahir dia, walaupun tak perlu buat surat beranak, tapi untuk melihat umur dia, dia mesti kena lihat tarikh lahir. Okey, siap. Saya tak panjang yang tu. Satu, dia kena ngaji suku tu bab peternakan. Satu, orang terlibat dalam bab peternak, tambah dia nak menjual, dia nak tengok cukup umur tak ada cukup umur, dia tak boleh dengan agak-agak. Pasal dia kaedah umur ni adalah tahdid, maksudnya umur yang tepat. Jadi mana-mana yang tak menepati piawaian, saya nak sebut dengan kaedah piawaian macam ni, apa-apa yang kalau sesuatu benda urusan dunia pun dia tak ada term condition yang tak disempurnakan, tak layak tau. Pasal tak layak, tak menepati piawaian dan standard yang sepatutnya dipenuhi untuk apa-apa lah, jawatan, kerja, penggredan, apa, allowance, tuntutan, apa sajalah. Bila ada term and condition mesti disempurnakan. Begitu juga dalam bab syarak, apabila term condition tak disempurnakan, tak boleh ya. Jadi bila term condition tu naklah disempurnakan, jadi tak boleh nak dicuaikan lah. Kalau kita cuai, hukum cuai jugalah kat kita. Sembelih lembu besar, tengok-tengok tak cukup umur, penat aja. Beli kambing mahal-mahal tapi tengok tak cukup umur, silap. Jadi ada benda cuai tu, bila cuai istilahnya tak jadi, dia tak jadilah dapat pahala dan ibadat yang seperti mana yang diharapkan. Satu, kita kena faham tentang term condition tu sekali lagi. Satu, kita dalam bab dunia pun kita pelihara terma dan syarat. Begitu juga dalam bab syarak kena jaga rukun dan syarat. Jadi term condition dalam bab syarak juga hendaklah dipelihara supaya dapat pastikan ibadat yang kita buat selesai. Kalau yang nama wajib ialah wajib, kalau sunat-sunat lah. Dengan sempurnakan term condition itu barulah dapat pahala. Jika tidak akan jadi sia-sia. Okey, ambil perhatian di situ. Wa tujzi'ul badanatu an sab'ah, kata dia, unta memadai boleh buat untuk 7 orang. Ishtaraku fi tadhiyati biha, yang mereka berkongsi untuk buat korban dengan seekor unta. Boleh 7 orang. Memang 7 adalah maksimum. Mengikut pendapat jumhur ulama, memang lembu ke unta ke boleh sampai 7 kan? Selagi unta adalah spesies unta, lembu adalah spesies lembu, dia memadai untuk 7. Siap. Itu kaedah. Sekalipun tengok lembu ni spesies dia saiznya kecil macam kambing je, tapi dia ialah lembu, dia ialah 7. Ataupun ada kambing saiznya macam unta, tapi dia ialah kambing, dia ialah seekor. Bagi faham pasal apa? Dia hukum berdasarkan spesies, bukan berdasarkan saiz. Satu kalau ada tu sekali lagi sebut, ada kambing besar gajah, bohpi besar tu kan. Nak menunjukkan saiznya besar. Apa dia? Bila kambing, ialah hukum kambing ya. Tengok lembu ni cemeton. Pasal apa? Memang spesies kecil. Memang lembu cemeton, bohpi dengan bahasa itu. Bila dia lembu, bila cukup umur dia atas spesies lembu, walaupun kata dia cemeton kecil, cuma kecil tu bukan OKU. Tapi memang saiz dia kecil. Maksudnya yang memang sihat ni, tapi dia saiz kecil, maka dia ialah lembu. Jadi cukup untuk 7 orang. Satu, kalau nak cerdik tuan cari lembu yang nak, pasal dia bila saiz kecil dia murah. Cari lembu yang spesies kecil. Kita kadang-kadang nak besar, boleh cari besar, tak ada masalah. Tapi di atas nak cukupkan 7, tapi dengan kos murah, macam mana? Yang tak cukup umur tak boleh. Jadi cari yang cukup umur, bahkan memang sihat, matang, ganteng dengan bahasa gitu. Tapi saiz kecil dan murah. Silakan. Tuan-tuan nak mahal, beli kambing, tapi boleh satu bahagian. Tapi seekor sampai 8,000, beli, tapi dapat satu. Jadi it's up to you, pilih which one you want. Which one you want. Boleh kot macam tu. It's up to you. Jadi kalau lembu 7, unta 7, waktu jizi usyatu an syakhsin wahid,
Kalau kambing memang boleh satu saja. Macam mana pun dia ada sikit sebut afdal ni. Wahya kalau kita buat kambing, sama ada kambing itu kambing biri-biri ataupun kambing biasa ni, dia adalah afdalu, adalah lebih afdal min musyarakatihi fi ba'irin, berkongsinya walaupun dengan kongsi satu bahagian daripada unta sekalipun. Unta katalah harga dia 7,000 untuk atas kiraan mudah, kita satu bahagian 1,000, tapi kambing ni 800 saja. Tapi satu, tapi yang tu unta. Mana lebih? Kambing besar lagi. Pasal dia satu nyawa. Pasal antara kaedah-kaedah yang sebut dalam bab-bab afdal ni, dia satu nyawa lebih afdal daripada satu bahagian daripada 7. Okey, walaupun masalah harga, pasal dia bukan masalah harga, masalah antara yang disebut dalam kitab-kitab fiqh yang telah dimurnikan daripada hadis-hadis apa yang datang tentang menceritakan mana afdal ni, keafdalan itu adalah berdasarkan nyawa binatang yang disembelih. Okey. Satu, kalau kita sebut masalah ke akikah sikit, menyambil itu, akikah lelaki sunat 2, 1 dah hasil, perempuan 1 ekor. Jadi kalau kata 2 tu, kalau kambing 2 ekor, jadi kalau lembu 2 bahagian, tentulah 2 ekor kambing lebih afdal daripada 2 bahagian lembu. Tapi macam mana pun dari sisi tuntutan, kalau anak lelaki tuntut untuk buat 2, walaupun itu 1 dah memadai. Pasal atas nama sekurang-kurang akikah 1 dah hasil, tapi lelaki dituntut suruh ada tuntutan untuk buat 2 bahagian. Okey. Wa afdalu anwa'il udhiyati al ibilun summa baqarun summa ghanam. Jadi kalau ikut tertib mana afdal atas binatang itu, memanglah yang afdalnya adalah unta, betul lembu, kambing. Kalau satu, memang kita sebutlah tadi apa kaedah satu berbanding dengan yang kongsi setumpuk daripada 7. Baik. Kemudian wa arbaun, yang ni dia sebut bab binatang sikit, apa ciri binatang yang kena pelihara untuk buat korban. Wa fi ba'd nusakh ada arba'ah. Dia kata la tujzi'u fi dhahaya, ada 4 yang tak memada dalam bab buat korban. Pertama al-aura'ul bayyin, maksud bayyin zahir. Maksudnya yang buta sebelah. Buta sebelah mata. Wa in baqiyat hadaqatu, sekalipun biji mata dia masih ada tapi buta. Binatang ni tuan-tuan, bila dia ada masalah tak cukup anggota ataupun sakit, khusus disebut ni buta. Pasal bila dia buta sebelah, dia biasanya bila dia tak sihat, dia kurang makan. Bila kurang makan, dia kurus. Itu antara sebab tak memadai. Binatang ni tuan-tuan, nanti kadang-kadang dia bukan nanti buta, dia kena kurang je, dia tak makan, makan sikit je, nak tak nak je, jadi badan dia kurus. Kadang-kadang dia kelahi patah tanduk. Cuma tanduk tak masalah, tapi bila patah tanduk, patah pula, bukan patah hujung, patah di pangkai. Dengan sebab tu luka kepala. Bila luka, tambah pula lalat urung, berulat pula. Biasanya dia tak mau makan, dia tak sihat, kurus. Apabila sampai mengakibatkan kurus, khusus disebut ni bab mata. Memang mata kalau jam sebelah, kita pun mata jam sebelah, baca pun susah, nak tentukan jarak pun tak boleh. Sihat memang tak sihat selagi tak baik mata, walaupun biji mata ada. Kalau ikut asal fiqh, mata buta sebelah tak boleh. Tambah sikit, saya nak guna bahasa ini, mata sebelah, mata dajal tak boleh. Saja nak guna bahasa dajal tu sikit kan. Tapi taklah kata lembu dajal, kambing dajal, saja gunakan dah mata satu ni dajal lah. Saja guna bahasa gitu sikit, melawak sikit pagi ni, tak gelak tak apa. Okay. Wasani al-urja'u, yang keduanya adalah binatang yang capik bayin. Yang bayin al-arjuha, capiknya. Capik juga kalau ikut antara sebab binatang ni dia tak makan dan menyebabkan kurus. Kalau tuan-tuan aku tak ada pengalaman, tak tahu. Saya ada juga pengalaman bila benda ternakan ni. Memang binatang bila dia capik, dia terpijak paku ke apa ke, luka ke, terjatuh ke, capik kaki dia, memang biasanya dia akan surut badan dia. Satu tak sah. Jadi capik ni kata dia, walau kana husulul arji lahu inda ittija'iha litudhiyati bihi bisababi itirabiha. Kata dia, capik ini sekalipun, capik itu hasil ketika kita menumbangkan dia, kita mensenggengkan dia, kita merebahkan binatang untuk korban ni, bisababi itirabiha, hasil capik patah kaki atau seumpamanya, dengan sebab kita nak sembelih dia ataupun dia mengelepok.
Maksudnya kita nak sembelih tu kan binatang, bila nak sembelih kadang-kadang ada yang istilahnya liar. Jadi ikat apa dan sebagainya, dia menggelepar kerak, patah kaki sebelah, baik depan ke belakang ke. Tu patah kan, asal disebut capik. Capik tak boleh, patah reject. Sekali